Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Okey, jadi buka buku teks bahasa Melayu muka surat 162. Buku teks bahasa Melayu muka surat 162. Okey, hari ini kita nak belajar cara untuk menulis karangan. Macam mana kita nak menulis karangan? Jadi hari inilah kita akan belajar karangan dalam muka surat 162. Okey, tajuknya ialah Tuah Musim Kemarau. Tuah Musim Kemarau. Itu tajuknya. Tuah ni maksudnya perkara baik yang kita dapat. Macam bahasa Inggeris dia panggil jackpot. Tuah ni contoh dia awak menang dapat hadiah kereta percuma ataupun dapat hadiah duit wang tunai berjumlah 1 juta ringgit. Contoh dia itu yang dipanggilkan tuah. Kat sini tuah musim kemarau. Kalau musim kemarau ni maksud dia musim panas. Musim kemarau. Musim yang tak hujan, panas terik cahaya matahari. Itu yang dimaksudkan musim kemarau. Tuah musim kemarau. Okey. Okey, yang pertama dia ada pendahuluan. Okey, ingat. Muallim ajar awak dalam menulis karangan kita akan ada sama ada 5 atau 6 perenggan. Sama ada 5, 6, 7 pun boleh juga. Okey, perenggan yang pertama mestilah kena ada pendahuluan. Itu perenggan yang pertama. Ingat, perenggan pertama mestilah ada pendahuluan. Itu perenggan yang pertama. Mesti ada pendahuluan. Bila orang baca je, okey, karangan ini berkisahkan tentang apa? Jadi orang tahu pendahuluan perenggan yang pertama. Bila orang baca je perenggan yang pertama, orang tahu dah. Okey, karangan ini tentang okey, sekian-sekian. Itu yang pertama, perenggan yang pertama. Okey, selepas perenggan yang pertama, kita masuk pula dengan perenggan yang kedua. Perenggan kedua dah masuk dengan isi. Isi mestilah ada sama ada 3, 4 atau 5 isi. Itu perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua. Yang baru masuk buka buku teks muka surat 162. Okey, perenggan yang kedua kita masuk dengan isi yang pertama. Okey, itu yang kedua. Lepas tu masuk lagi dengan perenggan yang ketiga pun sama lagi isi yang kedua. Ingat, isi dalam sesebuah karangan paling minimum kena ada 3. Paling minimum. Dalam sesebuah karangan isi mestilah ada 3. Jadi, Waalaikumsalam. Buku teks bahasa Melayu muka surat 162. Hari ini kita nak belajar cara menulis karangan. Okey, yang keempat pula, perenggan yang keempat masih lagi isi. Ingat, dalam karangan, isi karangan mestilah ada paling kurang 3. Paling kurang 3 isi. Tapi dalam karangan kita ni ada 4 isi. Ingat, paling kurang mesti ada 3 isi. Paling kurang. Tak boleh ada 2 isi, tak boleh ada 1 isi. Tak boleh. Paling kurang bermula dengan 3 isi. 3 isi boleh, 3 ke, 4 ke, 5 isi ke, boleh. Yang penting kena 3 isi.
Tak boleh kurang daripada 3. Jadi dalam karangan kita ni ada 4 isi. Perenggan yang pertama, ini perenggan yang pertama, pendahuluan dalam karangan. Perenggan pertama, pendahuluan. Perenggan kedua masuk dengan isi pertama. Perenggan ketiga, isi kedua. Perenggan keempat, isi ketiga. Perenggan kelima, isi yang keempat. Dan perenggan yang terakhir sekali, mestilah ada penutup. Mesti ada penutup. Mesti ada pendahuluan dan mestilah ada penutup. Isi perenggan yang ke-6 ialah penutup. Jadi karangan dalam muka surat 162 yang akan kita buat selepas ini ada berapa perenggan semua? Ada 6 perenggan. Perenggan yang pertama pendahuluan. Dalam buku teks awak ni pendahuluan dia dah bagi. Dan isi pun dia dah bagi. Ada berapa isi dia bagi kepada kita? Ya, ini pendahuluan. Isi pertama, isi kedua, isi ketiga dan isi yang keempat. Ini pendahuluan dan ini penutup. Mesti ada pendahuluan, mesti ada penutup. Isi mesti ada sama ada 3. Yang paling kurang 1, 2, 3. Mesti ada 3. 3 ke atas. Tak boleh kurang. Okey, setakat ni semua okey? Semua boleh faham lagi tentang karangan ini? Boleh. Ada sesiapa nak tanya soalan tak? Tak. Okey, kalau tak ada karangan, mari kita tulis karangan ini bersama-sama. Okey, jadi ini kerja rumah. Okey, kerja rumah awak hari ini ya ini ya, kerja rumah awak hari ini lengkapkan karangan ini. Ni lengkapkan semua karangan ini. Jawapan kita bincang bersama-sama sekarang dalam kelas. Okey, jadi dalam karangan yang pertama mestilah ada pendahuluan. Itu yang pertama, mesti ada pendahuluan. Dalam buku awak dia dah bagi dah kepada kita pendahuluan. Okey, tajuk karangan Tuah Musim Kemarau. Ingat dalam karangan perenggan yang pertama mestilah ada pendahuluan. Itu perenggan yang pertama. Dia dah bagi kepada kita. Jadi bila perenggan pendahuluan, bila kita baca je, orang dah tahu dah karangan ini tentang apa. Okey, Encik Faizal. Watak dia ialah Encik Faizal. Encik Faizal. Okey, kita tengok dari buku awak dulu. Okey, yang pertama Encik Faizal dekat atas sekali dia bagi dah pendahuluan kepada kita. Itu yang pertama, pendahuluan dia. Encik Faizal tinggal di kampung. Kampungnya kawasan penanaman padi. Selepas musim menuai padi, Encik Faizal berpeluang untuk menambahkan pendapatannya dengan cara menangkap ikan di sawah padi. Okey, Encik Faizal ni kerja dia yang pertama dia tanam padi. Lepas tu bila selesai musim menuai padi, dia tambah lagi kerja dia. Kerja yang kedua dia menangkap ikan. Itu perenggan yang pertama. Jadi masuk dengan isi yang kedua. Isi yang kedua, gambar yang kedua ni bagi kepada kita. Musim kemarau. Jadi poin-poin yang dia bagi kepada kita ni kita mesti guna. Musim kemarau, kawasan sawah padi menjadi kering, membawa hasil lumayan kepada Encik Faizal, dan yang terakhir giat mencari ikan di sawah padi. Okey. Muallim, giat tu apa? Giat ni maksud dia selalu. Bahasa mudah dia giat ni maksud dia selalu. Okey, jadi perenggan yang pertama, dia dah bagi dah kepada kita perenggan yang pertama. Okey, yang baru masuk buku teks bahasa Melayu muka surat 162. Siapa yang baru masuk buku teks bahasa Melayu muka surat 162? Okey, dalam buku teks awak pendahuluan dia dah bagi dah. Ya. Muallim. Ya, Alif. Ya. Bukan ke kalau buat perenggan yang pertama mesti kena buat jarak sikit. Perenggan yang pertama, setiap baris perenggan yang pertama kena tulis
jarak ke tengah. Baris pertama setiap perenggan saja. Baris kedua, ketiga, keempat dan yang seterusnya satu line je. Baris pertama saja. Kalau buat macam ni salah. Baris pertama mesti ke tengah. Okey, pandai Alif, ingat lagi. Okey, pendahuluan dia dah bagi dah kepada kita. Jadi kita masuk dengan isi yang kedua. Perenggan kedua, isi yang pertama. Okey, yang pertama dia bagi kepada kita musim kemarau. Jadi kita kena bina ayat dengan menggunakan musim kemarau. Jadi macam mana kita nak gunakan ayat ni? Siapa yang tahu? Macam mana kita nak masukkan ayat musim kemarau? Pada. Perenggan yang pertama. Okey, perenggan pertama kita mulakan di sini ke kat mana? Pada. Kita mulakan di tengah. Jangan buat ke tepi tu. Pada musim kemarau, koma. Tengok. Yang ni salah. Tak boleh. Ingat, baris pertama setiap perenggan mesti tulis ke tengah. Ini kita masuk perenggan yang kedua dah. Jadi pada musim kemarau, apa yang akan jadi pada musim kemarau? Kawasan sawah menjadi kering. Titik. Jadi kita gabungkan poin pertama dan poin yang kedua. Jadi kita dah buat dah. Dah settle dah. Musim kemarau dah. Kawasan sawah padi menjadi kering. Dah. Okey, yang ketiga, membawa hasil lumayan kepada Encik Faizal. Yang ni macam mana kita nak masukkan ayat dia? Siapa tahu? Membuat. Membuat. Menjadi. Macam mana nak buat? Berlaku. Berlaku. Berlaku tak tahu. Macam mana? Kesian membawa. Tak. Saya membawa. Tak. Apa yang sesuai? Siapa tahu? Lepas itu mereka menguji. Mereka menguji. Kenapa dengan menguji? Macam mana? Siapa tahu? Membuat. Membuat. Membuat Encik Faizal. Okey, siapa yang baru masuk muka surat 162, buku teks muka surat 162. Baris pertama, pada musim kemarau kawasan sawah padi menjadi kering. Titik. Okey, apa yang jadi? Membawa hasil lumayan kepada Encik Faizal. Kenapa kalau musim kemarau membawa hasil lumayan kepada Encik Faizal? Sebab Encik Faizal dia akan tangkap apa? Ikan. Encik Faizal akan tangkap ikan. Jadi kita gunakan keadaan ini. Keadaan ini. Keadaan ini tu keadaan apa? Keadaan musim kemarau. Keadaan ini akan membawa hasil lumayan kepada Encik Faizal. Titik. Okey, jadi kita dah gunakan dah 3. Yang ini dah siap musim kemarau. Pada musim kemarau dah guna. Kawasan sawah padi menjadi kering pun dah guna. Kawasan sawah padi menjadi kering. Membawa hasil lumayan kepada Encik Faizal pun kita dah guna. Okey, jadi poin yang keempat. Lumayan tu maksud dia banyak. Membawa hasil lumayan. Maksudnya bila kemarau Encik Faizal ni akan tangkap ikan. Banyak ikan. Jadi banyak hasil dia. Bila banyak ikan, banyaklah ikan yang dapat Encik Faizal jual. Bila banyak ikan Encik Faizal jual, banyaklah duit yang dia dapat. Hasil yang lumayan maksud dia. Okey, poin yang ketiga. Giat mencari ikan di sawah padi. Siapa yang giat mencari ikan di sawah padi ni? Siapa? Encik Faizal. Encik Faizal menangkap ikan dengan kawan. Kita gunakan poin yang ketiga ni.
giat mencari ikan di sawah padi. Jadi kat sini kita dah gunakan ayat. Kita gunakan pada masa ini. Pada masa ini. Masa apa tu? Pada masa kemarau. Pada masa inilah Encik Faizal. Barulah masuk ayat tu. Giat mencari ikan di sawah padi. Jadi siaplah karangan kita untuk perenggan yang kedua, isi yang pertama. Boleh faham setakat ni? Boleh. Awak kena gunakan kesemua poin-poin yang telah diberikan kepada kita. Poin yang pertama, musim kemarau dah guna. Kawasan sawah padi menjadi kering pun dah guna. Kawasan sawah padi menjadi kering. Membawa hasil lumayan pun dah guna. Giat mencari ikan di sawah padi pun dah guna. Jadi kita kena gunakan poin-poin yang telah diberikan kepada kita. Okey, boleh faham setakat ni? Boleh. Ada sesiapa yang tanya soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita pergi dengan perenggan yang ketiga. Perenggan yang ketiga, isi yang kedua, menangkap ikan dengan kawan. Itu poin yang pertama. Okey, siapa yang tangkap ikan dengan kawan ni? Encik Faizal. Encik Faizal. Okey, perenggan yang pertama. Nak tulis kat mana? Macam ni betul ke? Tengah. Salah, patut kena tulis ke tengah. Encik Faizal, poin yang pertama, menangkap ikan dengan kawan-kawannya, titik. Okey, yang kedua, menggunakan serkap ikan. Siapa yang tangkap ikan guna serkap ikan ni? Encik Faizal dan kawan-kawan. Okey, itu jawapan dia. Tapi kita tak nak ulang benda yang sama, kita gantikan dengan mereka. Mereka tu siapa? Encik Faizal dan kawan-kawannya. Kita tak nak ulang benda yang sama. Mereka menangkap ikan, barulah masuk poin yang kedua, menangkap ikan dengan menggunakan serkap ikan, titik. Itu poin yang kedua. Settle poin satu, poin yang kedua. Okey, poin yang ketiga, mendapat pelbagai jenis ikan air tawar. Siapa yang dapat pelbagai jenis ikan air tawar tu? Mestilah Encik Faizal dan kawan-kawannya. Tapi kita tak nak ulang benda yang sama, kita gantikan dengan mereka. Mereka mendapat pelbagai jenis ikan air tawar, titik. Itu settle perenggan yang poin yang ketiga. Okey, masuk dengan poin yang terakhir sekali, memasukkan ikan ke dalam kolam khas untuk menghilangkan bau lumpur. Okey, jadi macam mana kita nak masuk ayat bina ayat penuh ni? Mereka memasukkan ikan ke dalam kolam khas untuk menghilangkan bau lumpur. Kita tambah dengan selepas itu. Selepas menangkap ikan, selepas itu mereka memasukkan ikan ke dalam kolam khas untuk menghilangkan bau lumpur. Kita gunakan sahaja poin-poin yang telah diberikan kepada kita. Jadi ingat, baris pertama setiap perenggan mestilah ditulis ke tengah sedikit. Baris pertama sahaja. Baris kedua, ketiga, keempat dan yang seterusnya mestilah satu baris. Mesti ingat yang tu. Boleh faham? Okey, settle. Selesai perenggan yang ketiga, isi yang kedua. Kita masuk pula dengan perenggan yang keempat, isi yang ketiga. Okey, poin yang pertama, menjual ikan di pasar tani. Okey, siapa yang jual ikan di pasar tani ni? Siapa? Dalam gambar tu. Mestilah Encik. Nama dalam petikan dia dah bagi dah kepada kita. Encik, nama dia Encik. Encik Faizal menjual ikan di pasar tani. Okey, nak bagi ayat lagi panjang, menjual
ikan-ikan tersebut. Ikan-ikan tersebut, ikan-ikan yang dia tangkap dengan kawan dia tadi. Encik Faizal menjual ikan-ikan tersebut di pasar tani. Titik. Okey, jadi settle poin yang pertama. Masuk dengan poin yang kedua. Ramai penggemar air tawar, ikan air tawar. Macam mana nak masukkan ayat ni? Sabar. Macam mana? Encik Faizal ni Encik Faizal buka gerai dekat kedai makan ke pasar tani, dia jual ikan. Jadi ramai penggemar ikan air tawar. Ramai manusia penggemar ikan air tawar. Apa yang jadi? Dia buat apa? Mestilah dia membeli ikan. Ramai penggemar ikan air tawar. Ramai penggemar ikan air tawar membeli ikan yang dijualnya. Yang dibuat oleh Encik Faizal. Itu poin yang kedua. Okey, poin yang ketiga. Menjadi tumpuan orang ramai. Mestilah kedai Encik Faizal. Gerainya menjadi tumpuan orang ramai. Titik. Selesai poin yang ketiga. Okey, poin yang terakhir sekali, harga berpatutan. Harga apa ni? Harga ikan harga ikan. Harga ikan yang dijual oleh siapa? Encik Faizal. Encik Faizal berpatutan. Jadi kita dah gunakan ke semua poin-poin yang telah diberikan kepada kita. Menjual ikan di pasar tani, poin yang pertama. Ramai penggemar ikan air tawar, poin yang kedua. Menjadi tumpuan orang ramai, poin yang ketiga. Harga yang berpatutan, poin yang keempat. Jadi kita dah gunakan ke semua poin-poin yang telah diberikan kepada kita. Okey, boleh faham setakat ni? Siapa tak faham boleh tanya. Nanti lepas ni karangan ni kerja rumah awak. Nanti awak siapkan. Siapa yang tak faham boleh tanya. Okey, selesai perenggan yang keempat. Kita masuk dengan perenggan yang kelima. Isi yang keempat. Isi yang terakhir. Poin yang pertama dibagi menghasilkan ikan kering dan ikan pekasan. Okey, tadi Encik Faizal dia jual ikan di pasar. Yang ni yang kedua, dia buat apa lagi? Dia hasilkan ikan kering dan ikan pekasan. Okey, jadi kita nak sambung ayat macam mana? Nak. Encik Faizal selain menjual ikan di pasar, Encik Faizal juga menghasilkan ikan kering dan ikan pekasan. Dan ikan pekasan. Titik. Selesai poin yang pertama. Okey, poin yang kedua, dibantu oleh isterinya. Siapa yang dibantu oleh isteri tu? Istilah Encik Faizal. Kita gantikan dengan dia. Dia dibantu oleh isterinya. Nak bagi lagi panjang, isterinya yang tercinta. Titik. Okey, poin yang ketiga pula, mendapat sambutan menggalakkan. Encik Faizal ni dia jual apa lagi? Ikan kering dan ikan pekasan. Bila jual, mendapat sambutan yang menggalakkan. Ramai orang yang datang beli. Ramai orang suka sebab sedap yang dia buat. Jadi, macam mana kita nak? Dia mendapat sambutan menggalakkan. Apa yang mendapat sambutan tu? Mestilah jualan. Jualan apa? Ikan. Jualan Encik Faizul. Jualan ikan kering dan ikan pekasam mereka. Mereka tu siapa? Encik Faizal dan isterinya. Waalaikumsalam. Buku teks 162. Buku teks muka surat 162. Mendapat sambutan menggalakkan. Apa yang mendapat sambutan tu? Mestilah jualan ikan kering dan ikan pekasam mereka. Jualan ikan kering dan ikan pekasam mereka mendapat sambutan yang menggalakkan.
Titik. Dan poin yang terakhir, semakin popular. Apa yang semakin popular tu? Gerai jualan Jualan mereka ikan semakin tak perlu ulang kopi sebab lok. kat atas ni kita dah tulis dah. Jangan ulang banyak kali. Jualan mereka juga semakin Popular. kenapa semakin popular? Kerana ramai orang Tahu kan? yang membelinya. Titik. Jadi selesailah perenggan yang kelima, isi yang keempat. Jadi yang terakhir sekali mestilah kena ada penutup. Penutup dia dah bagi dah kepada kita. Encik Faizal bersyukur kerana hasil usahanya itu dapat menyara kehidupannya sekeluarga. Bagi Encik Faizal, inilah tuah musim kemarau. Itu yang dimasukkan dengan tajuk tuah musim kemarau. Pada musim kemarau, Encik Faizal ni dia jual ikan perkasam dan juga ikan kering. Ramai orang yang beli dan banyaklah duit yang dia dapat. Itu yang dimasukkan dengan tuah musim kemarau. Boleh faham setakat ni? Boleh. Ada sesiapa nak tanya soalan tak? Tak. Okey, jadi karangan awak, bila awak tulis balik karangan awak, inilah jadinya. Karangan awak dalam muka surat 162 ni. Ini yang dia bagi dah. Dia bagi dalam bentuk poin-poin kepada kita. Kita tulis je balik ikut poin yang perenggan. Poin yang pertama, isi kedua, isi ketiga, isi keempat. Dia dah bagi dah kepada kita. Kita tulis je ayat penuh. Pendahuluan dan penutup, dia dah bagi dah. Kita hanya perlu salin saja. Kita hanya perlu siapkan poin-poin yang lain saja. Ingat, dalam karangan mestilah pendahuluan perenggan yang pertama. Perenggan pertama mestilah pendahuluan. Itu perenggan yang pertama. Perenggan kedua masuk dengan isi. Perenggan kedua masuk dengan isi yang pertama. Ingat, dalam karangan mestilah ada paling kurang ada 3 isi. Dalam karangan buku teks awak ni dia bagi ada 4 isi. Jadi perenggan yang keempat, perenggan yang kelima, isi yang keempat. Dan perenggan yang terakhir sekali mestilah penutup. Perenggan yang keenam ialah penutup. Jadi ingat, yang pertama kena ada pendahuluan. Perenggan yang kedua, ketiga, keempat masuk dengan isi. Dan perenggan terakhir mestilah penutup. Boleh faham setakat ni? Jadi dalam buku teks awak ni, muka surat 162 ni, inilah karangan awak. Yang pertama tulis tajuk tuah musim kemarau, salin pendahuluan dia. Lepas tu siapkan setiap isi yang telah diberikan ini, dan yang terakhir sekali mestilah penutup. Jawapan kita dah bincang dah tadi. Jadi bila awak dah tulis balik, macam inilah jadi dia. Tajuk dia tuah musim kemarau. Encik Faizal tinggal di kampung. Ini ialah pendahuluan. Dan ingat, perenggan baris pertama setiap perenggan. Baris pertama mestilah kena tulis di tengah. Tak boleh kalau awak tulis macam ni. Awak tulis macam ni tak boleh. Salah. Baris pertama mestilah kena tulis ke tengah. Baris pertama sahaja. Baris kedua, ketiga, keempat, kelima dan keseterusnya, tulis balik kat tepi. Baris pertama sahaja yang kena di tengah. Jadi itulah baris pertama, perenggan pertama, pendahuluan. Perenggan yang kedua, isi pertama. Perenggan ketiga, isi kedua. Perenggan keempat, isi ketiga. Perenggan kelima, isi yang keempat, dan perenggan yang keenam yang terakhir sekali mestilah penutup. Jadi macam inilah karangan awak akan jadi bila awak buat nanti. Macam inilah karangan awak.
Ada berapa perenggan? Ini perenggan pertama, perenggan kedua, perenggan ketiga, perenggan keempat, perenggan kelima, dan perenggan yang keenam. Ingat dalam karangan, perenggan yang pertama ialah pendahuluan. Ini pendahuluan. Perenggan yang kedua masuk isi. Perenggan kedua isi satu. Perenggan kedua, ketiga isi yang kedua. Perenggan yang keempat isi yang ketiga. Perenggan yang kelima isi yang keempat. Dan perenggan yang terakhir sekali mestilah ada penutup. Jadi inilah kerja rumah awak untuk hari ini. Jawapan kita dah bincang. Awak tulis balik dalam buku aktiviti, buku penulisan awak itu. Boleh faham? Ada sesiapa nak tanya soalan tak? Sebelum kita habiskan kelas. Semua jelas Okey, kalau semua jelas, semua faham, setakat ini sahajalah kelas kita untuk hari ini. Kerja rumah tadi siapkan, nanti hantar pada muallim untuk muallim cek. Kita tutup kelas kita dengan baca surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey, jumpa lagi kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Mani. Sama-sama. Okay, bye.